Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad faza al-muttaqin. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadha al-minbar man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr wal jama'atu rahmah wal furqatu azab, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar ini. Nu'man bin Bashir, satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi satu khutbah di atas mimbar. Nabi kata, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Nabi kata, siapa yang bila dapat sikit tak reti terima kasih, orang tu kalau bagi banyak pun dia tak terima kasih. Nabi kata, manusia ni kalau tak reti terima kasih, bukan masalah sikit banyak, masalahnya dia tak reti terima kasih. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Di atas mimbar itu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, demikianlah manusia ni, kalau sekiranya dia tak reti terima kasih kepada manusia, dia satu orang yang tak reti syukur pada Allah. Kalau manusia tolong dia, dia tak reti terima kasih, Allah bagi nikmat kat dia, dia tak tahu syukur. Nabi kata lagi, wattahaddusu bi ni'matillahi syukrun. Nabi kata, menceritakan apa nikmat yang Allah bagi ke kita, itu tanda kita syukur. Allah bagi kita sehat, kita abang kat orang, alhamdulillah, saya sampai hari ini tak ada sakit apa. Maknanya kita bersyukur. Allah bagi apa-apa nikmat, kelebihan, rezeki dan sebagainya dekat kita, kita cerita dekat orang terima kasihnya kita pada Allah atas apa yang Allah bagi kat kita setakat ni. Nabi kata itu tanda dia manusia yang bersyukur. Wa tarkuha kufrun. Nabi kata orang yang tak cerita apa kebaikan Tuhan bagi kat dia, dia kufur nikmat. Tuhan bagi dia sihat 40 tahun, tak pernah dia habaq dekat siapa pun dia sihat. Tuhan bagi dia sakit seminggu, satu negeri dia cerita dia sakit.
Semua yang jenis macam ni, Nabi kata dia ni kufur ni'mat. Wal jama'atu rahmah. Nabi kata hidup berpakat, hidup bersatu, itu rahmat. Kita kalau sekiranya kita ni orang Islam, boleh hidup macam tu, boleh hidup bersatu atas nama Islam, atas nama Tuhan kita Allah, atas nama Nabi kita Nabi Muhammad, atas nama kiblat kita Kaabah, atas nama kitab suci kita Quran. Kalau sekiranya kita boleh jadi macam tu, kita bersatu atas nama Islam, itu rahmat. Nabi kata itu rahmat. Maknanya belah kesian Allah ada pada kita. Wal furqah azab. Nabi kata hidup berpecah belah itu azab. Bila orang Islam tak boleh bersatu, apabila orang Islam hidup bergaduh, bila orang Islam sentiasa celak mata cari pasal sama-sama orang Islam, Nabi kata itu azab. Itu satu seksaan ke atas orang Islam sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis tu dapat kita simpulkan. Yang pertama, syukur. Ataupun dalam bahasa Melayunya, terima kasih. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya apabila Allah takdirkan kita jadi orang Islam. Dalam dunia ni, population Islam dengan bukan Islam, Islam cuma 1.5 bilion. Daripada jumlah umat manusia 6 bilion, kita cuma 1.5 bilion. Lebih kurang, kata lebih kurang 1/5 aja daripada seluruh penduduk dunia. Syukur kita pada Allah, daripada 6 bilion orang itu 1.5 bilion Islam, kita ada dalam tu. Syukur pada Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak betapa kesiannya kepada Presiden Amerika Obama, yang nama sebenar dia Barack Hussein Obama, pernah mengucap 2 kalimah syahadah, pernah menikmati Islam, pernah duduk di Indonesia sebagai orang Islam. Hari ini dia jadi Obama yang sudah tidak ada Islam pada dia. Kita doa pada Allah satu hari dia balik pada Islam. Tentu pernah dengar cerita tentang toke Apple yang baru mati 2-3 hari lepas. Nama dia Steve Jobs. Pak dia satu orang Arab Syria Islam. Nama pak dia Abdul Fattah John Jandali. Dia dilahirkan daripada benih satu orang Islam. Dan depan mata kita terbukti Steve Jobs yang lahir daripada benih Abdul Fattah mati tidak Islam. Tuan-tuan boleh bayang tak daripada ni semua di hari akhirat esok, macam yang Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat 23, ayat 2 sehingga ayat 3. Kalau tuan-tuan baca, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul aman fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, berapa ramai orang kafir di hari akhirat esok teringin sangat
Tuhan sebut dalam ayat tu, rubama yawaddul ladzina kafaru, yawaddu, teringin sangat. Tuhan kata esok hampa sampai di padang mahsyar esok, hampa tengok berapa ramai orang kafir yang di hari akhirat esok teringin sangat laukanu muslimin, kalaulah masa hidup dulu mereka jadi orang Islam. Tuan percaya tak Quran ni? Quran ini dia cerita dekat kita, di antara benda yang Quran cerita ni ialah benda future, benda yang tak jadi lagi tapi pasti jadi. Di antara benda future, benda akan datang yang tak jadi lagi tapi Tuhan cerita kata nak jadi, ni benda ni. Benda apa? Benda kehidupan di mahsyar. Bila bangkit di padang mahsyar ni, Tuhan kata rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Berapa ramai orang kafir bila bangkit di mahsyar esok, dia bangkit dalam keadaan susah. Dia tengok balik kanan orang Islam senang, dia tengok depan dia orang Islam senang, dia susah. Di mahsyar Allah sudah kelompokkan manusia, hak Islam, hak mati beriman, Allah buh asin. Hak mana yang mati tidak Islam, yang di atas dunia tidak beriman, Allah buh asin. Bila dia duduk dalam kelompok susah, dia tengok orang Islam yang Allah bagi senang di mahsyar ni, teringin dia ni. Dia kata lau makna dia kalau. Lau kanu muslimin, kalaulah dulu kita jadi orang Islam cantik. Tuhan kata zarhum, biar pergi kat mereka. Zarhum makna dia da'hum, biar pergi kat mereka. Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Atas dunia ni mereka makan, mereka minum, mereka berseronok dan mereka dilalaikan dengan angan-angan mereka. Atas dunia mereka pilih untuk jadi orang bukan Islam, mereka hidup membujuk lalu melentang patah, tidak ada halal haram, tidak ada hukum dalam hidup mereka. Mereka matlamat, mereka hidup ni nak senang. Kita orang Islam pun nak senang, tapi kita beralih kiri kanan, boleh ke tak boleh ke, haram tak ke benda kita nak buat. Mereka dah, mereka membujuk lalu melentang patah. Tuhan kata zarhum, biar pergi kat mereka dengan cara hidup mereka. Ya'kulu, mereka nak makan, nak minum, nak apa, biar pergi kat mereka. Wa yatamatta'u, mereka nak berseronok, mereka nak suka, mereka nak enjoy, mereka nak apa, biar pergi kat mereka. Wa yulhihimul amal, biar pergi dekat mereka. Mereka dilalaikan dengan angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun, esok mereka tahu mereka macam mana. Surah Al-Hijr ayat 2. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Mulk ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mulk dikena hafal tuan-tuan. Surah Al-Mulk kena hafal. 30 ayat. Tak panjang mana, 30 ayat. Nabi SAW kata, siapa hafal surah Al-Mulk, dia jaga kita dalam kubur. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW kata, siapa yang hafal surah Al-Mulk 30 ayat, dia jaga kita dalam kubur. Dalam hadis lain, Nabi SAW kata, aku mahu sangat semua umat aku surah Al-Mulk ada di dalam dada mereka. Dalam surah Al-Mulk Tuhan kata waqalu, dan berkata puak-puak hak mati kafir ni, orang hak hidup atas dunia tak jadi orang Islam ni, di hari akhirat esok waqalu, dan kata mereka ni law kunna nasma'u aw na'qil, kalaulah dulu kita ni jadi orang yang mau dengar Islam, wa na'qil, dan jadi orang yang mau fikir tentang Islam.
Kalaulah atas dunia dulu, bila kita buka TV ada rancangan Islam, kita mau dengar. Kalaulah kita di atas dunia dulu, bila buka radio ada ceramah tentang Islam, kita mau dengar. Kalaulah di dunia dulu, rumah kita dengan masjid bukan jauh mana, tak payah naik kereta, tak payah naik motor, berjalan kaki pun boleh main. Kalaulah masa tu kita mau main masjid dengar, atau naqil, ataupun lebih daripada tu, dah dengar balik fikir. Kalaulah kita di atas dunia dulu mau dengar, mau fikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu hari ini kita tak duduk dalam neraka menyala-nyala. Fa'tarafu bi dhanbihim, Tuhan kata pada hari itu mereka mengaku dosa mereka. Fa'tarafu bi dhanbihim, pada hari itu mereka mengaku memang kita dah silap, kita berdosa. Fasuhqan li ashabis sa'ir, Tuhan kata binasalah penghuni neraka sa'ir. Surah Al-Mulk ayat 10 hingga 11. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebab kita kata hadis yang kita baca tadi, kesimpulan nombor 1, syukur kita jadi orang Islam. Kesimpulan yang kedua, syukur bukan sahaja kita jadi orang Islam, kita diberi cukup rezeki untuk kita hidup atas dunia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, beruntung orang-orang yang di atas dunia dia jadi orang Islam. Nabi kata, untung siapa atas dunia ni tak minta pun Tuhan takdirkan jadi Islam. Kita tak minta pun tuan. Beranak-beranak main mak Islam, ayah Islam, bang terima tangan, tak minta pun. Untung pasal Allah pilih kita jadi orang Islam. Tidak cukup dengan itu, Allah kata, Nabi kata, wa ruziqa kafafan, direzekikan pula kepada dia ni, hak ditakdirkan jadi Islam ini, direzekikan pula kepada dia ni kafafan, mencukupi. Kita tak minta kita jadi milioner, kita tak minta kita hidup dalam kemewahan, kita minta kepada Allah bagi rezeki cukup saja kat kita. Kerana rezeki cukup tu tuan-tuan, kita ada di masjid malam ni. Kalau Allah bagi dekat kita lebih pada cukup, belum tentu kita ada sini malam ni. Alhamdulillah Allah bagi dekat kita cukup. Cukup ni maksud apa? Makan, minum, pakaian, rumah, tempat duduk, anak beranak keluar main susu ada semua, anak nak mengaji kita ada duit bagi, anak masuk universiti keperluan tambahan kita boleh bagi pada kadar yang mencukupi. Tidak lebih, tidak mewah, tapi kafafan, cukup. Nabi SAW kata, qad aflaha man aslam, beruntung orang-orang yang Islam, wa ruziqa kafafan, rezeki dapat cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ataahu, bahkan lebih daripada tu Allah bagi dalam hati dia, dia rasa berpada dengan apa yang ada, berpada. Alhamdulillah, duduk di mulut, alhamdulillah. Anduk di mana lah ni? Alhamdulillah, adalah rumah, tak kena panas, tak kena hujan, alhamdulillah. Tak pernah rasa nak protes Tuhan, tak pernah rasa Tuhan buat tak adil kat dia, alhamdulillah. Dia ada satu sifat dalam hati dia, sifat qanaah, sifat dia merasa cukup apa yang Tuhan bagi ke dia. Dia manusia yang sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran daripada hadis tadi juga apa dia?
buktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita cuba sedaya upaya untuk elak daripada berpecah belah di antara sama orang Islam. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Abdin radhiyallahu anhu, kata dia, kharajtu ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu laylatan fi Ramadan ila al-masjid fa idza an-nas awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fayusalli bi salatihi ar-raqt. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdurrahman bin Abdin radhiyallahu anhu, kata Abdurrahman, satu hari aku keluar dengan Sayyidina Umar malam bulan Ramadan. Abdurrahman bin Abdin, sahabat, dia keluar dengan Sayyidina Umar malam bulan Ramadan. Pada masa itu Umar menjadi khalifah. فَإِذَا النَّاسِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ, orang duk semayang tarawih masing-masing. Tak macam kita hari ni, imam duk ada seorang, satu masjid ikut satu imam. Bila Umar jadi khalifah, ganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia pergi masjid malam bulan Ramadan, tengok tamu dia ni duk semayang seorang-seorang. Tengok balik ni, dia kata yusalli ar-rajul li nafsihi, dia ni duduk semayang, wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ada 10 orang ikut. Rahtun ni maksudnya 10. Dia ni semayang seorang, tarawih, semayang tarawih, dia semayang seorang. Sini dia duduk semayang, ada 10 orang ikut. Pi penyuruh balik sana ada 5 orang, pi balik sana ada 15 orang. Macam tu punya keadaan semayang tarawih pada masa Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Faqala Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang memerintah, dia rimat. Tidak ada solidariti, tidak ada kesatuan orang Islam, masing-masing buat hal masing-masing. Umar, jiwa satu orang pemimpin, rimat bila tengok berpecah ni, rimat. Macam kita hari ni lah, kadang-kadang kita rimah bila tengok orang Islam ni awal diri bergaduh, bercakap, tak boleh nak bersatu. Rimah. Daripada peringkat tempatan kepada peringkat negeri, kepada peringkat sampai peringkat dunia, macam tu. Kuwait dengan hal Kuwait, Iraq dengan hal Iraq, Iran dengan cara Iran, Saudi dengan cara dia, Mesir dengan perangai dia. Tak bolehkah? Tak bolehkah semua ni kata Allah Tuhan dia, semua kata Nabi Muhammad Nabi dia, semua setahun sekali nak pergi Mekah, nak buat haji, semua bulan puasa duk buka Quran, duk baca, nak khatam Quran. Pasal apa yang pergi jadi macam tu? Kalau kita hari ni rimai, Umar Al-Khattab lagi rimai. Bila dia pergi di masjid, dia ni, lagu ni, dia ni, lagu ni, dia ni, rimai. Maka faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal. Umar kata kalaulah kita boleh buat, dia kata semua ni imam seorang aja, semua ni semayang imam seorang aja, lakana amsal, tentu itu lebih baik. Persoalannya apa dia? Zaman Nabi tidak begitu. Nabi pernah semayang, orang mai ikut. Esok Nabi semayang lagi, bulan puasa semayang tarawih. Esok Nabi semayang lagi, ramai lagi daripada malam semalam. Lusa Nabi semayang lagi, ramai lagi pada malam. Lepas itu Nabi tak keluar. Esok Nabi tak keluar, lusa Nabi tak keluar. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa? Nabi kata, aku takut
Takut sekali lagi semua pakat turun main semayang. Takut pasal apa? Pada masa tu Quran masih duduk turun. Takut Allah turun main satu ayat mewajibkan tarawih. Nanya apa? Kerana tu Nabi tak keluar. Maka sembahyang tarawih berjamaah dalam bentuk ramai macam dia buat hari ni belum dibuat pada zaman Nabi. Pasal apa? Pasal alasan dia, ilah dia, sebab dia, pasal Nabi takut kok Allah memfardukan sembahyang tarawih. Umar kata, lah ni Quran dah tak turun dah. Kalau kita buat tak timbul soal tarawih tu nak difardukan. Maka Umar berpendapat ada baiknya kalau sekiranya lah ni kita buat tarawih ni ramai-ramai, nampak kesatuan orang Islam. Fajama'ahum summa azama, kemudian dia berazam dia nak buat benda tu. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b, maka dia himpun semua orang sembahyang malam di bulan Ramadan ini. Aku lantik Ubay bin Ka'b sebagai imam. Pasal apa? Pasal dia baca sedap. Satu riwayat lain dia kata dia lantik Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam kepada perempuan. Manakala Ubay bin Ka'ab jadi imam pada orang lelaki-lelaki. Maka semayang nampak ramai macam tu. Kata Abdurrahman bin Abdin, summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra. Esok aku keluar lagi dengan Sayyidina Umar pergi ke masjid. وَالنَّاسِ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِ قَارِئِهِمْ. Pergi tengok semua semayang imam surah Ubay bin Ka'ab. Hari ni Umar bagi arahan, esok semua patuh arahan Umar. Qala Umar, ni'mal bid'atu hazihi. Umar kata, ini benda bid'ah, Nabi tak pernah buat, tapi inilah ni'mat, inilah bid'ah yang paling baik. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya apa dia? Islam nak supaya orang Islam ini bersatu. Itu maksudnya. Raja Ali Haji, saya sebut 2-3 masjid lah. Raja Ali Haji, dia ni orang Bugis Selangor. Beranak tahun 1808, mati tahun 1872. Mati waktu umur 64 tahun. Dia bukan sahaja sastrawan, penulis buku, bahkan dia ulama yang tersohor. Dia tulis di antara kitab dia yang terkenal Tuhfatun Nafis, kitab yang ditulis oleh Raja Ali Haji, Bustan Al-Katibin. Ini di antara kitab yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Dia kata apa? Dia kata kuat lidi kerana diikat. Ni dia nak menggambarkan ni, kalau sekiranya orang Islam ni boleh bersatu. Kuat lidi kerana diikat. Ambil lidi sebatang, dia nak sapu sampah, patah lidi tu. Lidi tu ikat bagi jadi sekedap, bagi jadi penyapu lidi. Kita boleh sapu sampah banyak mana tu. Kuat lidi kerana diikat. Dia kata. Kuat hati kerana muafakat. Hidup sekandang sehalaman, tak boleh tengking menengking. Ni kata-kata yang dalam ni. Kita kalau nak bersatu, kalau nak jadi elok, janganlah duk tengking menengking. Buat kerja sama-sama, jangan bergaduh. Ni macam buat kerja masjid ni, bukan ada gaji, janganlah bergaduh. Pengurusi ke, setiausaha ke, bendahari ke, AJK ke, pegawai masjid ke, buat kerja ni sukarela. Jangan bergaduh, jangan siapa tengking siapa, jangan. Cari jalan kita nak buat elok-elok. Pasal apa? Pasal ini rumah Allah. Hidup sekandang sehalaman, tak boleh tengking menengking, tak boleh tindih menindih, tak boleh dendam kesumat. Kalau kita nak bersatu, kalau kita nak hidup elok, elokkan benda ni. Jangan bergaduh, jangan cari pasal, jangan bertengkang, jangan pantang membuka aib orang, pantang menepuk air di dulang. Tengok di bahasa dia.
Pergi buka aib kawan kita, pergi buka aib saudara kita. Apa faedah kita dapat? Tekuk ayam di dulang. Kita cerca bangsa kita sendiri, kita cerca orang agama kita sendiri, kita cerca jiran tetangga kita sendiri, mercik muka sendiri. Hilang budi kerana bahasa, habis daulat kerana kuasa. Segala budi yang kita buat selama ni kerana bahasa kita tak elok, orang lupa habis. Orang nak nampak tak elok kita. Bahasa kita tu merosakkan kita. Habis daulat kerana kuasa. Daulat habis pasal apa? Pasal menyalahgunakan kuasa. Bisa ulang pada taringnya, bisa lebah pada sengatnya, bisa manusia pada mulutnya. Ni tuan-tuan ni, satu orang yang berilmu, satu orang yang warak, satu orang yang telah terbukti jasanya dengan tulis kitabnya dan sebagainya, Raja Ali Haji ni. Begini tulisannya: bisa racun boleh diubat, bisa mulut membawa maut. Saya bila jumpa benda ni, saya baca banyak kali ni, baca sebab orang-orang yang arif bijaksana ni, tulisan dia ringkat tapi makna dia dalam. Kita baca dia bukan apa yang tersurat saja, apa yang tersirat di sebalik tulisan dia. Kita renung balik, baca balik, hati kecil kita mengiyakan dia, betul apa yang dia kata. Sudah-sudahlah orang Islam balik kepada agama Islam. Agama Islam berdiri di atas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolak semua kepentingan, pentingkan Islam daripada segala-galanya. Di situ bermula kekuatan kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 189. Muka surat 189, bab ma jaa fi nadhril mufaja'ah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan terdampak nampak perempuan. Tajuk malam ini dia nak cerita, kata kita bukan saja nak usah orang perempuan ni. Benda tu tak boleh elak. Sekali tengok, sekali itu nak kata apa, rezeki ke apa, tak sekali, dua kali tu tak boleh. Itu tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, adalah orang laki-laki memandang perempuan dengan kasat memandang, maka iaitu haram dan berdosa. Itu dia nak maksud. Untuk tengok orang perempuan yang bukan isteri kita, yang bukan mahram kita, orang perempuan yang halal kahwin dengan kita, walaupun dia bini orang, walaupun tak kira siapa, dia bukan mahram kita. Kita duduk perhati, dalam bahasa Pulau Pinang ni kata usai macam. Lepas tu misal menguat sikit, itu karun nama dia. Itu karun. Dia kata itu berdosa, bersalahan jikalau terpandang perempuan itu sebab terdampak. Dia main lintas depan kita. Kita buat kereta, ada satu macam yang lintas. Takkan kita lalu nak pejam mata, doa astagfirullah, astagfirullah. Dia ada bengkel kereta kita lepas itu. Yang tu dia kata tak apa, lalu berpaling pandang daripadanya, dan nampak sekali sudah kita tak maulah dia lintas di mana dia punya pasal. Lepas dah, duk balik tengok lagi. Jangan begitu. Hanya terpandang sekali imbas ataupun sekali lalu dengan terdampak pada mula-mulanya sahaja, kemudian tidak lagi dilekatkan pandangan mata itu, bahkan berpaling melarikan diri mata daripadanya, maka ia itu tidak berdosa atasnya. Lepas Nabi kata apa? Nabi kata an-nazaru sihamu iblis. Tengok tu, itu anak panah iblis. Tengok tu, dia start tengok dulu lah. Apa-apa dia start tengok, lepas tu dia rawit habis. So, elakkan benda tu. Dan yang demikian itulah disuruh oleh syarak kita. Dalilnya ialah hadis Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazratil faja'ah
fa'amarani an asrifa basari. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal terpandang perempuan dengan tak sengaja. Jarir tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya tak sengaja tertengok. Macam mana? Yakni tidak sengaja hendak memandang, tiba-tiba terpandang, apa hukumnya? Adakah saya berdosa? Dia tanya Nabi. Maka disuruhnya aku palingkan pandanganku apabila sudah jadi terpandang perempuan itu. Nabi kata, dah tengok, hak sekali itu aja, jangan balas dah. Lepas tu tak usah tengok dah, tengok ke lain dah. Maka dengan sabda Nabi SAW yang demikian itu, dapat faham pada ulama bahawasanya pandang dengan tak sengaja itu tidak berdosa. Tengok tak sengaja itu tidak berdosa. Tetapi jikalau berkekalan pandangnya itu dan tidak memalingkan pandangan itu daripadanya, maka itu berdosa. Benda ni very clear. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, dan makna memandang perempuan dengan tak sengaja itu, yakni jatuh penglihatan atas perempuan yang ajnabiyah dengan ketiadaan sengaja. Perempuan yang halal kahwin, tengok tak sengaja, itu maksud tak sengaja. Maka tiadalah berdosa pada awal mula berlaku yang demikian itu. Hak mula tengok tu tak berdosa. Dan wajib atasnya palingkan penglihatannya sekarang itu juga. Maka jika berpaling dia sekarang itu juga, maka tidak berdosa dia. Dah tengok sekali itu aja. Gitu. Maka jika dikekalkan pandangan itu, maka berdosa ia. Kerana hadis tadi bahwasanya Nabi SAW menyuruh akan dia paling pandangan matanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ni ayat surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada orang-orang yang beriman ini supaya mereka tundukkan pandangan mata mereka itu. Ayat inilah yang digunakan sebagai hujah oleh golongan yang mengatakan bersalam laki-laki perempuan itu haram. Nak bincang tentang tajuk shake hand laki-laki perempuan ni haram ke tak? Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa? Dia kata ini tajuk kalau bincang tak habis, dia kata. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata tajuk ni, tajuk cerita salam laki-laki perempuan ni haram ke tak? Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata ini tajuk sangat complicated, sangat rumit kalau nak bincang, dan perbincangannya tidak akan jumpa jalan akhir. Pasal apa? Pasal asal sekali dia tidak ada nas terang yang kata tak boleh. Itu puncaknya. Yang ada cuma nas sipi-sipi aja. Tak ada nas terang yang kata salam laki-laki perempuan ni apa satu ukubah, tak ada nas yang sahih terang yang kata tu, tak ada. Cuma nas yang sipi-sipi ni aja yang kata sebaik-baiknya tak usah bersalam laki-laki perempuan yang bukan mahram. Bila tak ada nas yang terang ni, yang qat'i, yang kata tak boleh ni, dia jadi cerita panjang. Dulu mufti Mesir hak dulu, bukan yang lah ni Dr. Muhammad Sayyid Tantawi ni, hak sebelum dia dulu mai buat lawatan ke Malaysia. Bila dia sampai di Malaysia, dia diberi kerakyatan sebagai tetamu negara. Dia salam dengan orang perempuan, dengan apa semua dia salam. Oh, maaf habis ustaz-ustaz di Malaysia. Dia kata tengok tu Syekh Al-Azhar apa lagi tu, marah dia kan. Dia Syekh Al-Azhar, bukan Syekh lagi kita ada jumpa tu Tanjung ni pun banyak Syekh juga. Syekh kena Syekh tu tak boleh kira. Ini Syekh Al-Azhar ni dia Syekh betul. Kita ada kok ni naik Syekh banyak lah. Tapi Syekh Al-Azhar hari ni, Dr. Muhammad Sayyid Al-Tantawi ni, dia bagi satu pandangan tentang masalah salam laki-laki perempuan. Dia kata apa? Dia kata dia sendiri, dia kata tak pernah jumpa lah nas yang melarang secara tegas, dia kata. Tetapi dia juga tidak pernah jumpa nas ataupun kisah-kisah daripada sirah dan sebagainya yang kata Nabi pernah bersalam dengan wanita. Dia kata tak ada.
Yang nak kata salam sampai nak jadi apa ni, daripada salam orang perempuan lebih baik pijamah babi lah apa, itu semua hadis maudhu' yang dicipta-cipta, yang direka-reka. Itu tak boleh berdiri hujah. Habis kuat pun dhaif banyak, tak boleh berdiri hujah. Cuma Dr. Sayyid At-Tantawi ni dia kata apa? Dia kata dia tidak pernah jumpa nas, Quran, hadis, kisah dalam sirah dan sebagainya yang kata Nabi biasa bersalam dengan wanita. Yang tu dia tak pernah jumpa, dia kata. Kebiasaan, dia kata, orang Islam di Mesir, dia kata, pasal dia Syekh Al-Azhar Mesir, dia kata kebiasaan orang Islam di Mesir bersalam di antara laki-laki perempuan yang ajnabi, yang halal kahwin ni, yang bukan mahram ni, kalau mereka bersalam pun mereka salam berlapik, dia kata. Kalau dia nak salam juga pun, orang perempuan dia buruh tangan dia di bawah kain tudung dia, dia salam berlapik. Itu kata Dr. Tantawi, Syekh Al-Azhar. Itu saja kalau berlaku dalam masyarakat Mesir yang reti agama. Begitu. Kalau dia nak salam pun dia berlapik, dia kata. So, Dr. Sayyid At-Tantawi dia mengambil satu pendirian, dia kata dia lebih suka. Tuan-tuan tengok orang berilmu punya statement. Dia kata apa? Dia lebih suka sekiranya dielakkan daripada bersalam laki-laki perempuan yang bukan mahram. Ayat dia tu. Dia tak pukul keras apa tu. Dia ambil ayat tu, ayat berilmu. Dia kata dia secara peribadi dia lebih suka kalau sekiranya elak daripada bersalam laki-laki perempuan yang bukan mahram. Dia suka macam tu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa? Dia kata ini isu rumit. Dia kata yang kalau bincang tak habis. Pasal apa? Pasal akan ada satu golongan kira pukul haram. Buat main lah hadis-hadis yang kata ni kalau pergi salam lagi perempuan ni macam duk cucuk dengan jarum apa mu. Itu semua bukan nas yang qat'i, dia kata. So Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata, dia berpendapat, dia kata kalau sekiranya salam laki-laki perempuan itu dibimbangi ada unsur fitnah, dia kata, seperti dia menimbulkan keinginan seksual, dia kata. Kalau shake hand laki-laki perempuan itu atas niat nak berseronok-seronok aja, atau salam laki-laki perempuan itu ada unsur-unsur nak tackle ataupun menggoda, dia kata, itu dilarang. Ini orang yang berilmu punya hujah macam mana. Tapi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, jika tak ada kebimbangan itu, hadis disebutkan tadi, dia tak bimbang ada fitnah, tak bimbang ada nafsu, tak bimbang kepada ada unsur-unsur tak elok ni semua, dia kata berjabat tangan dengan wanita yang tua, maka itu dibenarkan, dia kata. Dia tak kata boleh dengan hak comel-comel ni. Dia kata dengan hak tua ni, hak panggil pun Tok Cik, Tok Ngah panggil pun. Dia kata itu dibenarkan. Ataupun dia kata budak kecil yang tak tahu apa, maka itu dibolehkan. Dan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau boleh elak, itu lebih baik. Ayat tu juga, ayat orang yang berilmu juga. Kalau boleh elak, itulah yang paling baik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hak nak bawa tak elok ni lebih banyak kepada hak nak bawa kepada elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi geng yang kata haram, tak boleh bersalam laki-laki perempuan ni ayat yang qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman, tundukkan pandangan mata kamu daripada tengok orang perempuan yang halal kahwin dengan kamu. So depa hujah dengan ayat ni. Depa kata apa? Kalau tengok pun Tuhan suruh tunduk, apatah lagi bersalam, tentu lebih tak boleh lagi. Itu hujah mereka. Tapi hujah tu juga adalah hujah CP-CP, dia panggil hujah CP-CP. Jadi kesimpulan dia apa dia? Tak sah salam itu lebih baik. Tapi kalau orang bersalam atas sebab-sebab yang berbagai-bagai, jangan kita kecam dia sampai dia tak dapat pakai kasut nak lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dia kata Al-Qadhi telah berkata ulama dan pada ini ayat, yakni ayat Quran itu hujah bahawasanya tiada wajib atas perempuan menutup mukanya pada jalan. Ni hujah pada ayat tadi ni yang suruh tunduk pandangan mata daripada duk perhati muka orang perempuan. Makna ayat tu apa dia? Maknanya perempuan tak pakai purda. Itu sebab kita disuruh tunduk pandangan mata. Kalau sekiranya ayat tu
membawa maksud perempuan pakai produk, nak tunduk apa dia pakai produk, memang kita tak nampak dia. Ayat itu nak menunjuk kata perempuan itu tidak diwajibkan pakai produk, dia kata. Dan hanya saja pakai purdah itu sunat jua, dia kata. Itu sunat, pakai itu bagus, dia kata. Dan wajib atas laki-laki pejam mata daripada memandang sekalian ahwal yang tak elok itu, melainkan kerana maksud yang sahih. Laki-laki nak tengok muka orang perempuan lama-lama ni, kalau sekiranya ada sebab yang dibenarkan. Contohnya apa? Iaitu dalam kes menjadi saksi. Dia jadi saksi dan dia nak mengecam muka perempuan yang dituduh ni. Kalau tak tengok nak cam macam mana? Dia kata, baik, kamu ada di tempat kejadian kan? Dia kata, ya saya ada. Cuba tengok tak betul ke perempuan ni lagu dia buat lagu tu. Tak mau tengok. Saksi apa nama lagu tu? Dalam kes itu kena tengoklah, kena perhati betul. Betul-betul lalat dia ada tepi mulut. Dia ada betul. Dia. Lagu kata cuba tengok lagu ni. Saya tak boleh tengok ni, saya baru mengaji di Julukong tu, kata tak boleh. Dia kata maka itu sebab dibenarkan di sisi syarak. Dia kata pasal apa? Menjadi saksi nak cam muka. Ataupun pada masa berubat. Jadi doktor. Ni laki-laki ni jadi doktor. Mai patient perempuan masuk jumpa dia. Lagu-lagu duk test lagu tu. Lagu duk test lagu tu pula. Tak mau tengok muka. Tak boleh lah. Hang doktor kena tengok. Kan? Itu dia kata dibenarkan. Ataupun masa nak meminang. Boleh. Nak menikah ni kita bukan ada cadang nak menikah, nak cerai, nak apa, menikah ni kira sampai ke syurga lah. Lah dia kata sampai ke anak cucu lah, kau ubah. Kan, selamat pengantin baru, semoga berbahagia ke anak cucu dulu. Lah dah, selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Lah ni punya ayat. Dia punya power tu lebih. Tapi bercerai lagi tinggi. Jadi bila nak meminang, Islam membenarkan tengok muka dan jari. Itu dibenarkan oleh syarak. Ni pasal apa? Pasal nak meminang untuk nak buat bini nikah ni. Muka untuk nak mengenal pasti segak ke tak. Muka. Jari untuk nak mengenal pasti badan dia tak mana. Sendo ke tak lah. Jadi bila tengok muka okey, tengok jari yang macam kacang buncit. Ya ni tak duk makan nestum lagi ke apa. Kita itu dibenarkan. Dia kata muka dan jari. Baik, dia kata ataupun masa membeli jariah. Dulu orang duk jual hamba abdi ni, hamba perempuan dia panggil jariah. Jadi bila nak beli takkan tak tengok, kena tengok dulu. Duduk dalam purdah kita pun tak tengok, buka tahu lagu mana jadi. Kena tengok dulu baru boleh decide nak beli ke tak beli hamba perempuan ni. Ataupun masa berjual beli dan sebagainya. Kalau sekiranya penjual laki-laki pembeli perempuan atau penjual perempuan pembeli laki-laki itu tak dapat tidaklah dalam muamalat itu kena tengok muka. Maka dalam keadaan-keadaan yang macam tu Islam memberi kelonggaran. Dan hanya saja harus pada sekalian itu atas kadar hajat jua, itu pun kadar yang patut saja. Doktor, pasien perempuan main masuk. Walaupun sebaik-baiknya pasien perempuan jumpa doktor perempuan, itu yang sebaik-baiknya. Tapi dalam kes tak ada doktor perempuan, doktor laki-laki saja ada. Jadi doktor bila ni dia atas kadar yang patut. Duk test tu duduk belek muka lagi lama pula, duk belek tengok beli kiri tengok yang tu tahu lah. Takut lagi laki dia remuk pula. Apa nak duk renung bini aku lama-lama sangat, doktor pula masuk hospital lepas tu. Jadi dia beritahu siap-siap, dia kata atas kadar hajat jua, maka tiada lebih. Baik. Bab ma jaa fi ihtijabin nisa min ar-rijal. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan dan menunjukkan atas suruh tutup semua badan perempuan daripada dilihat oleh laki-laki yang ajnabi. Ini nak cerita tentang bab perintah tutup aurat. Orang perempuan kena tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Tapak tangan kata Imam Syafi'i maksudnya ialah dan belakang tangan. Maksudnya daripada pergelangan tangan ke atas ni boleh buka. Begitu. Ketahuilah saudaraku, wajib atas perempuan itu menutup sekalian badan daripada dilihat oleh laki-laki yang ajnabi. Wajib. Dia nak beritahu itu wajib. Tentu sedang dah ni trend tak pakai tudung ni semakin berleluasa. Lah ni dia nak main balik trend tu.
At one time dulu kalau kita pergi sekolah, budak-budak sekolah ni nak cari dalam satu kelas budak perempuan tak pakai tudung susah dah. Cantik dah. Lah pakai dia lawan buka balik. Masuk satu kelas ada 5 orang, masuk satu kelas ada 10 orang hak tak pakai tudung ni. Dulu bila main sekolah semua pakai tudung tutup elok, dia balik-balik dia buka habis. Tapi sekurang-kurangnya pergi sekolah dia tutup. Lah duk patah balik trend jahiliah balik. Lah pergi sekolah pun tak pakai. Kita sedang, kita tak sedang, itu atas kita punya sensitivity dalam memahami masyarakat sekeliling. Tetapi itu trend sedang menular balik di dalam masyarakat hari ini. Nampak? Ni, dia nak beritahu ni. Sedangkan orang perempuan ini wajib menutup, dia kata, kecuali muka dan tapak tangan. Dan tutup itu hukumnya wajib. Dan ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ummi Salamah أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبين نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب. Diriwayatkan daripada satu isteri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawasanya adalah dia duduk di sisi Nabi SAW, dan Maimunah lagi satu isteri Nabi SAW juga ada sama-sama. Ummu Salamah kata hari itu dia dengan satu madu dia yang bernama Maimunah, dia ada sebelah Nabi. Maka di dalam antara kami duduk di tepi Nabi itu, tiba-tiba mai satu laki-laki daripada sahabat Nabi SAW yang masyhur dikata orang nama dia Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tengah kami duduk dengan Nabi, mai satu sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Dia ni sahabat buta, mata tak nampak. Dia muazzin, dia tukang bank di Madinah pada zaman Nabi SAW. Dan Ibnu Ummi Maktum itu satu orang buta, tiada nampak dan tiada boleh melihat apa-apa. Dia buta. Dia mai rumah Nabi. Di sebelah Nabi ada 2 orang isteri Nabi, Ummu Salamah dengan Maimunah. Dan Ummu Salamah dan Maimunah ni dua-dua tak pakai tutup aurat pada masa tu, tak pakai tudung. Sedangkan perintah pakai tudung dah turun dah. Dia duduk dalam rumah dengan suami dia. Tiba-tiba outsider, stranger main masuk. Tapi dia ni buta. Dia masuk main dalam rumah tu nak jumpa Nabi SAW. Maka masuk dia nak jumpa Nabi SAW, bagi salam, lalu duduk di depan Nabi SAW. Dan adalah berlaku hal kedatangan Ibnu Ummi Maktum di hadapan kami itu, iaitu ketika kemudian daripada disuruh Allah akan kami menutup semua tubuh daripada dilihat oleh laki-laki. Dia mai tu di ketika ayat perintah suruh pakai tutup aurat dah turun dah. Masuk mai buta ni. Bila kami lihat akan Ibnu Ummi Maktum itu datang, maka tidaklah kami peduli akan dia. Ummu Salamah dengan Maimunah kata, bila tengok hak masuk mai buta nak kalut pergi pakai tudung buat apa? Pakai tudung dan tak pakai tudung, dia bukan dia nampak apa pun. Orang buta. Dia buat relax kan? Yang ni tidak kami tutup suatu daripada tubuh kami daripadanya. Kami tak tutup semualah, maknanya ada anggota rambut tak tutup dan sebagainya begitu. Kerana kami ketahui akan dia satu orang yang buta dan tidak boleh melihat apa sesuatu, maka apalah faedah kami bertutup tubuh daripadanya. Tidak betul. Orang buta main nak kalau pergi pakai tudung buat. So kami pun buat tak tahu lah, tak pakai tudung. Apabila dilihat oleh Nabi SAW akan kedua kami yang demikian itu, maka tidak kami dan kami tidak menutup aurat kami itu, maka sabda Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, ihtajiba minhu. Faqultu ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna? Faqala Nabi SAW, afa'amyawani antuma alastuma tubsirani? Nabi jawab macam tu. Maksudnya apa? Sabda Nabi SAW, tutup oleh kedua kamu akan tubuh kamu daripadanya.
Orang buta masuk, Nabi suruh Ummu Salamah dengan Maimunah pergi pakai tudung juga. Padahal buta. Nabi suruh juga pergi pakai tudung. Maka kata Ummu Salamah, bila aku dengar sabda Nabi suruh pergi pakai tudung tu, maka aku kata, ya Rasulullah, mengapa perlu kami tutup tubuh kami daripadanya? Bukankah dia buta? Dia nak kena pergi pakai tudung pasal apa? Dia buta, dia bukan nampak pun. Tiada melihat dia akan kami, dan dia pun tidak kenal kami. Ibnu Ummi Maktum ni pada awal-awal buta, dia tak pernah tengok kami pun. Kalau sebut Ummu Salamah pun dia tak boleh nak bayang orang macam mana. Kalau sebut Maimunah, dia tak boleh bayang orang macam mana. Apa hal yang nak pergi pakai tudung, nak pakai tutup aurat depan dia pasal apa? Maka apakah faedahnya kami tutup tubuh daripadanya? Apabila didengar Nabi SAW akan kata isterinya yang bernama Ummu Salamah itu, maka Nabi SAW pun lalu bersabda, sabda Nabi, adakah buta kedua kamu? Nabi tanya balik daripada, lah, Ibnu Ummi Maktum buta, tapi hampa buta kan? Nabi tanya macam tu. Bukankah kedua kamu melihat dia? Bila kedua kamu melihat dia, maka lazim atas kedua kamu menutup tubuh daripadanya. Nabi kata betul, dia tak nampak hampa, tapi hampa nampak dia. Oleh kerana hampa nampak dia, hampa kena tutup juga. Nabi kata betul. Nampak confuse tak hadis ni? Nampak confuse tak hadis ni? Confuse. Kerana confuse hadis inilah, maka Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Lepas dia tak boleh nak terang tu. Ibnu Ummi Maktum buta, so dia tak nampak. Okeylah, yang tu kita faham lah. Tak, jawapan Nabi dekat dua orang isteri dia ni, Nabi kata dia buta tu bab lain. Ni yang hampa ni, hampa buta kan? Hampa tak buta, hampa nampak dia. Oleh kerana hampa nampak dia, hampa kena tuduh. Tu dia main kat mana? Confused. Oleh kerana wujud confused dalam hadis ni, maka Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis dhaif. Ini cerita dia. Baik, dan kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Tapi kata Al-Albani ini hadis dhaif. Baik, di bawah tu dia kata apa? Kata ulama adalah hadis ini mau membawa kita kepada iskal. Dia kata membawa kita jadi muskil, jadi confused. Iaitu zahir tegah perempuan itu memandang laki-laki. Maka jikalau perempuan itu ditegah memandang laki-laki, kenapa pula memperbuat hadis Nabi SAW itu? Dia kata yakni sembahyang hari raya dan sebagainya, berhimpun laki-laki dan perempuan. Maka berhimpun itu tak dapat tidak perempuan memandang laki-laki daripada dalam tudungnya. Ini muskil dia. Kalau perempuan pun tak boleh tengok laki-laki, Ibnu Ummi Maktum buta, mai pun orang perempuan tak boleh tengok. Habis yang hadis suruh sembahyang raya, orang perempuan pakat pergi sembahyang ramai-ramai di padang. Dan Nabi kata kalau perempuan itu datang bulan pun dia disuruh pergi juga untuk dengar khutbah raya. Bila duduk di padang dengar khutbah raya, takkah berlaku pandang memandang? Laki-laki tak pandang tak apa, perempuan tentu pandang. Perempuan duduk di belakang, dia tengok belakang laki-laki, dia tengok khatib yang duduk baca khutbah. Takkan ini iskal. Dan ini yang menjadi confuse, ini yang menjadi muskil. Tapi ada sebahagian ulama menjawab, dia kata adalah tegah itu telah mansuh ya. Tegah itu tegah yang telah dimansuhkan. Dia kata hadis ni telah pun dimansuhkan. Itu jawapan setengah ulama. Tetapi Syekh Nasiruddin Al-Albani dia kata hadis itu dhaif. Jadi clear benda tu. Kalau tidak saya kita tuan-tuan sampai balik sekejap lagi pun jadi aku tak faham semua. Yang kata aku tak faham, dia duel dulu. Sampai dia nak tanya, tak faham-faham dulu pun dia tak tahu nak tanya. Aku tak faham. Bulan depan tak main. Tak apalah bulan depan tak main, pasal bulan depan kuliah tak ada. Bulan depan raya haji. Kan? Tak apalah. Lepas tu tak main juga, kacau. Punca daripada muskil ni saja. Maka Syekh Nasiruddin Al-Albani dia clear awal-awal. Dia kata hadis itu dhaif. Jadi bila kata hadis dhaif, maksudnya dia tidak boleh dibuat hujjah. Begitu. Baik. Tajuk baru bab fil nahyi 'anid dukhul 'ala nisa illa bi iznil azwaj. Ini penting dalam masyarakat kita mengabaikan hadis ini. Kita tengok apa dia? Bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah pi masuk ziarah orang perempuan melainkan dengan izin suaminya.
Kita ni kalau pergi jalan rumah kawan kita, rumah adik-beradik kita, kita tak peduli dah laki dia ada tak ada, kita kira kita biasa dengan dia. Kita pergi bukan takat pergi ziarah aja, pergi masuk dapur sembang, pergi bancuh sendiri kopi radik ni, pergi bancuh sendiri. Kita kata nampak Allah, aku dengan mereka ni kan, kalau nak cerita ke buku terbaik ni, nak cerita kata rapat itu bab lain, hukum satu bab lain. Dia kena jaga. Baik, dia kata apa? Ketahuilah saudaraku, apabila adik kamu beristeri, ataupun abang kamu beristeri, atau pak penakan kamu beristeri, atau seumpamanya, maka kamu ada hajat yang bersangkut paut kira bicara, dan apa mau ditanya kepada isteri-isteri orang yang tersebut itu, maka tidak boleh kamu masuk bercakap melainkan dengan izin suaminya. Kita nak pergi rumah adik kita tak ada, yang ada adik ipar. Kita nak pergi rumah abang kita tak ada, yang ada kak ipar. Kita nak pergi rumah pak penakan kita tak ada, yang ada mak penakan sabit. Bukan mak penakan kita, mak penakan kerana kahwin dengan pak penakan kita. Kita dengan adik ipar kita dengan kak ipar kita dengan mak penakan sabit kita halal kahwin. Walaupun tak boleh kahwin, pasal apa? Pasal dia isteri abang kita, pasal dia isteri adik kita, kita tak boleh kahwin dengan dia. Tapi kalau bercerai mereka, kita boleh kahwin. Itu maksudnya. Haram kita kahwin dengan dia tu haram sementara. Sementara dia bini abang kita, sementara tu kita tak boleh kahwin dengan dia. Dia bercerai, kita boleh kahwin. Maka peraturan ini berkuat kuasa. Nampak tuan-tuan? Ni Islam dia kata satu kaedah dia kata sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' maksudnya pintu-pintu ataupun lubang-lubang yang nak boleh jadi malapetaka. Islam dia tutup awal-awal. Islam dia tutup awal-awal. Dia tak mahu kemudian hari pergi jadi masalah baru tak mahu. Awal-awal jaga benda ni. Pasal apa? Kaedah dalam orang putih dia kata apa? Prevention is better than cure. Dia kata kita prevent benda yang tak elok daripada jadi, lebih baik kita biar bagi jadi. Bila nak perbaik, ini satu cerita leceh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yakni seperti kamu masuk bertanya kepada isteri adik kamu, atau kamu masuk nak bertanya kepada isteri kepada abang kamu, ataupun isteri kepada pak saudara kamu, maka lebih dululah beritahu kepada adik atau abang atau pak penakan itu bahawa engkau nak bercakap, nak bertanya kepada isteri mereka itu. Ambil clearance dulu, telefon ni hang ada rumah dah. Dia kata tak ada ni abang, saya kursus di Filipina. Jom lah Filipina. Awaknya abang pasal apa? Dah ni aku ada hal ni nak pergi rumah hang Ustaz ni lah. Tak apa abang pergi, tak apa. Dia bagi clearance pergi, dan sebaik-baiknya pergi bawa sekali lah orang perempuan apa pergi nak sembang, maka itu lebih sopan lagi. Islam dia jaga sampai macam tu. Dan tanya adakah dibenarkan, maka jika sekiranya dibenarkan masuk untuk nak cakap dan sebagainya, maka masuklah dan bercakaplah. Dan jika tidak dibenarkan bercakap dan bertanya, maka haram kamu masuk ke rumahnya. Boleh dikira macam tu. Kita ni dalam masyarakat kita ni sampai apa, bukan setakat tak minta izin, masuk hidup ke darah nasi kau tu apa sampai dah nak kenyang dah, kau tu tak ada rumah. Lepas tu masuk terkejut kat kita pula, yang kita ni main rumah dia, kita pergi buat lagu rumah kita dengan duk makan nasi apa, dia balik main terkejut kat kita pula. Dia kata hamai bila belak kah tak tahu hukum ni macam tu. Mesra tu bagus lah, tapi kerosot nak buat lagu tu tak boleh. Tak boleh. Allah kata saya dengan dia ni bukan kata dia beradik pun tak rapat macam kami ni, kami rapat lagi. Tak boleh betul. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Bermula dalil yang menunjukkan demikian itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Maula Amr bin al-As anna Amr bin al-As arsalahu ila Ali yasta'dhinuhu ala Asma binti Umais. فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك. Diriwayatkan daripada hamba merdeka dari satu sahabat yang bernama Amr bin Al-As. Kata dia bahawasanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengutus akan dia pergi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, minta izin dia nak masuk kepada isterinya yang bernama Asma binti Umais.
Amr bin Al-As ada satu hamba, dia hantar hamba dia pergi di rumah Ali ni, bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib, rumah satu sahabat lain yang bernama Ali. Isteri Ali ni bernama Asma binti Umais. Dia hantar wakil untuk pergi, ada hal nak kena settle. Kerana nak tanya apa yang mau ia tanya dan nak bercakap sikit, maka diberi izin baginya oleh Sayyidina Ali masuk kepada isterinya itu. Sehinggalah apabila selesai Amr bin Al-As menyempurnakan segala hajatnya yang mau dicakapkannya, keluarlah ia daripadanya. Apabila sudah keluar ia daripada situ, bertanyalah hamba merdeka kepada tuan pengulunya yang bernama Amr bin Al-As itu, sebab apa minta izin masuk kepada isteri Ali itu? Bila pi nak pi masa tu telefon tak ada lah, tanya dulu, ni aku nak pi, hang tak ada rumah ni, aku ada hal nak tanya isteri hang, boleh ke tak boleh? Dia kata tak apa, pi lah. Baru pi selesai semua, balik hamba dia tanya, awak yang nak kena tanya dulu, kalau kita langgap pi terus takkan tak boleh ikut, bukan kita tak biasa dengan dia. Hamba dia sudah tanya dia macam tu. Sekiranya masuk bercakap dengan tiada izin, salah ke? Tak boleh kan? Kalau tak minta izin kita terus pi aja, kita bukan tak kenal dia. Bila didengar oleh Amr bin Al-As pertanyaan hamba yang merdeka itu, maka dia menjawab, dia kata faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nadkhula 'ala an-nisa bighairi izni azwajihinna. Dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah kita daripada masuk kepada perempuan dengan ketiadaan izin suaminya. Yang aku tanya tu pasal apa? Pasal Nabi suruh tanya sebelum pergi masuk dalam rumah yang suami dia tak ada rumah. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Uqbah bin Amir dan Abdullah bin Amr dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini hadis hasan lagi sahih. Kemudian dia kata bab fi tahdhiri fitnatin nisa. Ini bab penting. Itu bab yang menyatakan tentang jaga-jaga fitnah perempuan. Ini dalam khutbah akhir Nabi sebut benda ni, dan Nabi emphasize pentingnya benda ni. Orang perempuan ni tuan-tuan, senjata yang paling ampuh nak bagi kita ni mampu kan? Orang perempuan ni cukup senang lah. Tak gaduh model apa, melainkan model elok lah. Dia pergi buat ramai dalam masyarakat. Dia kata hampa tahu tu dia tu, dulu dia buat satu cerita hal kita dengan dia, betul tak penting dah. Orang hak dengar ni, dengar tuga piyah kita, piyah tuga. Dia kata dulu dia buat begitu, dulu hangpa tak kenal dia ni aku nak cerita dengan hangpa, piyah kita. Satu cerita tu yang dia buat cukup kita, habis jahanam dah nama baik kita. Perempuan ni bahaya dia sampai macam tu. Maka Nabi SAW ni dia kata fi tahdhiri fitnatin nisa. Apa dia? Bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan beri jaga akan fitnah perempuan. Hati-hati dengan fitnah perempuan. Dia boleh pelingkup kita sedah gitu aja. Ketahuilah saudaraku, adalah fitnah perempuan itu yakni kebinasaan daripada mereka itu. Kan susah tuan-tuan. Dia tahu nombor telefon kita, dia SMS kat kita. SMS suspend dia panggil, SMS suspend. Kita ni jenis tak ada skandal, tak ada affair, tak ada apa, kita handphone kita lempar mata gitu aja. Ada rumah ni kita nak takut apa, kita tak ada buat benda karut apa. SMS masuk, tiap masuk, bini kita habis buka, baca ketang gitu. Bini pergi buka baca kerabu toge lah kita lepas tu. Kerabu toge kita lepas tu. Dia kata, abang ni siapa ni? Siapa dia? Kita kata, oh buat siapa dia sebenarnya, saya tak sangka abang siapa. Betul-betul abang duk pergi kuliah, abang duk pergi mana? Dia main lah. Kita ni ada belajar judo, karate, taekwondo ni pun tak dan nak pergi ambil tali pinggang pakai pun tak dan dah. Kena jadi kerabu toge tu wajah kita ni. Itu yang kata fitnah. Nak cantik lagi, dia pak tembak satu teks mesej masuk main hak suspend ni. Bini baca dia tekan balik nombor tu, dia call angkat suara perempuan. Yang tu kerabu perut campur dengan toge sekali.
Nak pelingkup orang ni bukan susah tu tuan-tuan. Nak buat baik pun taklah susah sangat. Buat baik ni. Tapi nak banding dengan buat jahat senang lagi. Kita nak bagi dua orang yang bergaduh jadi baik, jadi kawan, susah juga. Nak bagi dua orang hak kawan jadi bergaduh, saya. Nak buat jahat ni cukup senang lah. Macam tu ya. Satu nombor prepaid SMS tuan-tuan pergi beli dekat kedai telefon, dapat dia suruh buh nombor apa, buh nama, alamat, buh pi lah apa pun. Kata ambil nombor satu prepaid, abang nak pelingkup satu kawan aja. Hantar ambil. Dia nu pula bini buka-buka macam telefon main balik, seorang orang perempuan angkat, memang kaputor dia campur sekali dengan perut. Jahanam kita. Kerisik pula sikit lagi masuk, lagi cantik kita ni hari tu. Nak apa betul balik, nak elok balik tu pun dia sumbin dah, dia tak elok dah. Dia tengok kita pun satu macam dah, dia kata karut tu pun dia ambil 2 rakaat karut. Kalau karut dia tak apa, dia kata karut tu kita. Ni hak agama doa abang ni. Dia kata apa? Hati-hati. Dia kata dengan fitnah ni. Dia kata hati-hati. Ketahuilah saudaraku, adalah fitnah daripada perempuan itu, yakni kebinasaan kepada mereka itu. Habis melingkup, dia kata. Dan kemudaratan yang datang daripadanya adalah dengan sebab menurut apa kehendak hawa nafsu mereka itu. Bahkan dia kata orang perempuan ni kadang-kadang punca, dia kata melingkup laki pula lagi. Hak tadi ni bukan laki dia pelingkup. Ni suami dia pun, dia boleh jadi punca pelingkup. Maka yang selalu jadi demikian itu ialah dengan sebab kasih suami kepada isteri. Maka dengan sebab kasihnya itu, jadi apa kehendak isteri diikut semuanya. Ini satu lagi fitnah mereka apa dia? Dah jadi bini kita dah. Dialah yang menjadi punca kita pergi terlibat dengan rasa. Dia punca. Dia kata, abang apa ni duk pakai suara kembang ni. Suara tak apa, kembang dia boleh ujung. Duk pakai suara kembang ni, dia kata kita kata kita mampu dekat ni, kita pakai yang ni lah. Abang pangkat apa? Ni sebelah rumah kita pangkat apa? Abang lagi besar pangkat daripada dia. Tengok dia pakai apa? Dia bagus menyawa bulok si Arwi pakai. Yang abang duk pakai suara kembang ni. Apa dia duk buat gitu? Dia duk main 2 harakat ni. Apa kita pun hingga dia duduk kepak tengkok, dia main lemah. Dia ni challenge aku ni. Kalau kita sungguh menyahut cabaran dia ni, kita sungguh bila lempak buang suara tu, tangkap si Arwi, nak royak ngapa? Sekolah rendah dah berapa orang, hak sekolah menengah dah berapa orang, hak ni universiti tahun akhir dah ada seorang, hak dah baru masuk universiti dah ada seorang. Tu semua nak pakai duit tu. Ni handphone kita, handphone bini kita, anak-anak main handphone pun semua kita. Semua kita juga nak kena tanggung. Ambil kertas duk tulis ni, belanja ni tulis sampai tulis atas meja, habis dah kertas tu duk tulis, tak sedap lagi. Duit dah tak ada dah ni, nak bayar ngapa, nak suruh pergi tangkap si Arwi pula satu lagi. Tapi tak tahan dengan dia duk condemn kita ni, duk tak tahan, duk tak jaga rasuah. Rasuah ni dah ambil sekali, tak ambil tak boleh lah. Pasal apa? 2 pasal. Yang pertama, bila dah ambil sekali, belanja dah selesa daripada biasa. Lepas tu nak kerot balik lagi susah daripada hidup kerot dulu ni. Pasal dah duduk biasa belanja mewah, tak tahu nak kerot balik susah. Yang kedua, kawan hak bagi rasuah dekat kita tu, dia bagi kita ambil, dia bagi pula tak mau ambil, dia buat begitu. Dirang. Yang hari tu ambil, yang ni tak mau ambil pula. Habis. Ini yang dia nak beritahu ni. Apa dia kata, jadi macam tu pasal nak ikut kehendak isteri. Kadang-kadang begitu. Sama ada kehendaknya itu kepada yang diharamkan oleh syarak ataupun yang ditegahnya. Maka apa jua kemahuan nafsunya apabila diturut, habis. Dia mau apa kita turut, habis. Dengan kerana itu dapatlah kebinasaan kepada laki-laki, kepada suami yang demikian. Habis. Dia sebut apa kita nak tunai kehendak dia, dia sebut apa kita nak tunai kehendak dia atas nama sayang dekat dia, jahanam. Kalau dia kena reti tak apa dia. Kata siapa yang tak mau hidup senang. Ni mai handuk aku tunjuk kat hang.
Ambil kertas, tulis satu-satu. Gaji aku banyak mana? Okey, lah kita punya komitmen banyak mana? Tulis satu-satu. Lah rumah kita ambil ni sebulan berapa installment dia. Kereta kita duk pakai lah ni sebulan berapa. Ni bil api, bil air, bil telefon apa semua. Anak belanja sekolah berapa. Tulis. Ambil satu kalkulator, kira. Tengok tinggal apa dia. Anak suruh ambil apa tadi? Abang main kat aku. Anak suruh ambil apa? Nak bayar apa? Kalau bini jenis faham ni, dia pun tengok-tengok, oh, abang minta maaf lah, saya tak tahu benda ni. Apalah bang, alhamdulillah lah kita hidup berbulan okey. Alhamdulillah. Kalau dia buat bengong tu bengong. Dia buat bengong, kita dah tunjuk dah, figure dah tunjuk dah. Tunjuk tu satu-satu sampai total berapa, tolak balik dengan gaji, tinggal apa duit, semua kita dah tunjuk kat dia. Dia buat bengong. Dia kata apa? Tak apalah, tapi saya tak faham ni pasal apa. Dia pangkat bawah pada abang, dia boleh pakai. Dia dua bengong. Kita kata kat dia rasuah apa? Abang tuduh orang, dia pergi mengaji masjid saja, buruk sangka kau, dia pergi kutu pula dah. Buruk sangka kau orang. Susah nak. Dia kenal lagu tu. Habis, sampai kening-kening naik uban habis. Serabut, dia pegang serabut, tidur tak boleh dia nak. Masuk pancuk mandi dah, keluar mai lagi masuk balik pula. Bini kata pasal apa? Nak mandi. Tak ada bukan mandi dah. Oh mandi dah. Lupa habis. Dia raplah sampai lagu tu. Ni duk krosot fikir nak turun kemauan dia ni. Oh jangan. Kan? Ada orang sembahyang. Jadi raplah cerita raplah kan. Sembahyang. Takbir Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh. Raplah. Sampai dalam sembahyang. Jadi kesian kan? Ni yang sebut ni pasal dia pernah duduk sebelah kawan pergi jadi lagu tu. Tak tahu pasal apa lah kan. Bukan pasal hak kita kata ni lah. Mungkin tak tahu pasal apa lah. Tapi dia tahiyat. Duduk sebelah. Allahu Akbar. Lepas tu duduk bunyi at-tahiyatul mubarakatuh. Saya aku confuse aku ni. Aku betul ke dia? Betul. Kacau dengan kita sekali. Sampai tak mana baru dia sedang sampai asyhadu an la ilaha illallah. Illallah dia lagu nak menguat. Kata dengar baca dia balik pula. Tu sahabat tu mohon. Dan kita pun susah aku duduk sebelah dia ni tak. Bukan apa kesian kat dia. Dia apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi pira. Tak temu salam dengan kita. Dia takut lagi ustaz tanya dia. Awak hantar tahiyat tadi tanya untuk alat tu. Tuan-tuan, tu yang kata sakit kepala ni dia boleh jadi macam-macam. Ni dia antara sebab yang nak jadi sakit kepala ni, dia kata apa dia? Bini punya pasal, bini punya kerana. Suami boleh pergi jadi macam tu. Maka dengan kerana itulah diberi jaga oleh Nabi SAW kepada laki-laki semua supaya tidak jatuh di dalam kemudaratan perempuan itu. Jadi kita ketua keluarga, kita jangan lari daripada pegangan kita. Kita berdiri atas prinsip kita. Dia macam mana pun kita terang kat dia bagi dia faham. Terang kat dia bagi dia faham. Hidup macam kita lah lebih tenteram daripada lagu hang cita-cita. Begitu. Seperti barang yang diberi jaga oleh Nabi SAW dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fil nasi fitnah ad-darra 'ala ar-rijal min an-nisa. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada aku tinggal kemudian daripada wafatku kepada orang ramai akan fitnah yang lebih mudarat ke atas laki-laki daripada perempuan. Nabi kata begitu. Usamah bin Zaid ni siapa orang ni? Usamah bin Zaid anak angkat Nabi. Pak dia siapa? Pak dia pun anak angkat Nabi. Pak dia pun anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Anak kepada Zaid ni Usamah bin Zaid pun Nabi ambil buat anak angkat juga. Setengah hadis bila kita baca dia kata an Usamah bin Zaid, dia kata apa? Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah.
kekasih yang amat disayang oleh Nabi SAW. Ni Usamah ni, Nabi cukup sayang pada dia. Pak dia pun Nabi ambil buat anak angkat, dia pun Nabi ambil buat anak angkat. Apa kata dia? Kata dia, Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fin nas fitnatan ad-darra 'ala rijal minan nisa. Nabi kata, aku mati esok tak ada fitnah yang lebih besar daripada hak ni aku tinggal kepada manusia ni. Apa dia? Fitnah perempuan kepada orang lelaki. Jaga-jaga, Nabi kata. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan sesungguhnya diriwayatkan ini hadis daripada ketiadaan seorang daripada orang-orang yang kepercayaan. Banyak riwayat daripada sahabat-sahabat lain akan hadis yang sama. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab fi karahiyati ittikhadil khussah. Itu bab yang akan datang ni, hadis yang membicarakan tentang tegah memakai wig. Wig. Kan dulu hakim-hakim di Malaysia dia pakai wig. Pakai macam Princess Light pakai tu. Dia bubuh satu rambut apa ke, macam Princess Light pakai dengan pegang apa tu. Dulu hakim pakai yang tu. Tentu ingat dah sejarah, saya ingat sekitar tahun hujung 70 kan, awal 80 kan. Hakim yang pertama di Malaysia yang tak mau pakai wig ni. Siapa nama dia? Hakim apa? Harun apa ke nama? Apa nama? Harun Hashim ke apa? Satu hakim dulu ni. Hakim Mahkamah Tinggi lah dia pada masa tu. Hakim Harun Hashim. Dia hakim yang pertama di Malaysia tak mau pakai wig bila membicarakan kes. Kan dulu dia, pasal kita sistem mahkamah kita diambil daripada British. So apa nama, dia copy paste apa yang sistem kehakiman British buat, kita buat. Sampai hakim, kalau orang putih dia bubuh wig, rambut palsu yang rangkai-rangkai tu, maka hakim kita di sini pun pakai macam tu. So hakim yang pertama tak mau pakai ni Hakim Datuk Harun Hashim. Dia tak mau pakai. Sikit kontroversi jadi pada masa tu. Tapi semua orang duk buat, tiba-tiba dia tak mau buat. Dan alasan dia ini, hadis yang insya-Allah panjang umur kita baca esok ni. Alasan dia ni, dia kata pasal apa? Pasal agama melarang, sabit daripada hadis yang sangat kuat. Satu hakim Mahkamah Tinggi boleh keluar suara cakap macam tu. Terkejut habis semua orang. Pada benda ni, hadis ni dah 1400 tahun dah ada. Tapi orang tak peduli lah, itu ceritanya. Macam hari ni lah, hari ni kalau ada kematian, kita buat tazkirah di kubur, kita tak duduk istilah macam orang duduk buat selalu. Kita berdiri bagi satu tazkirah. Terkejut habis satu masyarakat. Ini orang macam Kristian. Bukan Kristian, itulah yang Nabi buat. Itu yang Nabi buat. Tapi sekian lama orang tak buat macam tu, orang duk buat macam hak lain. Bila sekali kita buat balik macam tu, hak betul itu orang kata salah. Dia jadi macam tu. Kes kalau kita nak ambil bandingannya, lebih kurang macam tu. Sekian lama orang duk buat, tak pernah siapa kata salah. Tentu dia ni main, dia nak kata salah. Alim sangat ke dia ni? Orang dulu tak alim ke? Dia main lah, puja-puja bodoh ni di rumah. Jadi Hakim Harun Hashim ni, dia memang prinsipal. Dia pegang pada prinsip agama. Dia kata no, saya tak mau pakai wig pasal benda ni haram. Dan dia minta mufti keluar fatwa tentang benda ni. Ini mufti pun bagi kata memang betul. There is a hadis yang bagi tahu tak boleh benda ni. Dan sampai hari ni alhamdulillah semua hakim tak pakai wig lagi dah. Dia pahala dia tuan-tuan bayangkan besar macam mana. Dia mengubah satu benda kerana dia punya kes tu, semua sistem ikut benda tu. Pahala Allah bagi dekat dia, besarlah ganjaran untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So tajuk yang akan datang, dia akan cerita fi karahiyat ittikhadil khussah, cerita larangan memakai rambut palsu, wig itu. Dan rambut palsu yang macam mana yang tak boleh ni, dia akan bincang. Kemudian dia akan mai fil wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Tajuk yang next tu pula cerita tentang larangan menyambung rambut. Rambut dia pergi sambung dengan rambut palsu di hujung. Dan juga larangan apa? Tattoo apa dia panggil? Ni buat di badan ni. Tattoo di badan. Kan bubuh di sini, bubuh macam saya pernah cerita.
Saya mengajar di sebuah masjid di sekitar Tajam. Baca bab tentang jenazah. Tajuknya tajuk bab jenazah. Jadi dia sampai tentang tajuk mandi mayat. Mandi mayat. Dalam perbahasan hadis tu dia main cerita mayat yang badan dia bertatu. Macam mana nak buat? Kan, jadi kita akan jumpa juga dalam tajuk yang akan datang ni, dia akan bincang tentang tu. Orang yang dah tatu badan dia pada masa dia tak erti agama, kemudiannya dia dapat hidayah, benda tu dah ada di badan dia, apa tindakan dia nak kena buat. So tajuk tu saya baca. Bila habis sembahyang isya apa semua nak balik, saya nak masuk kereta, mai satu orang senggang pintu kereta dia. Pintu kereta saya dengan tangan dia betul. Dia senggang begitu, tengok tangan dia tatu penuh. Saya kata punggah aku malam ni. Tak balik. Kan? Ini ceritanya. Dia rupanya salah seorang yang hak tajuk kita baca tadi ada ke dia. Lepas tu emosional lah. Ustaz dia nak tanya, kalau lagu ustaz kata tadi tu, dia kata macam saya ni macam mana? Ni saya kalau mati macam mana? Mayat saya nak buat apa? Ada bodoh teriak. Orang yang bertattoo teriak. Saya ada orang tattoo ni payah teriak punya kaki. Dia teriak. Teriak. Saya pun saya kan nak balik tu lah. Kan? Kan? Dia kata dia lagu baca tadi kata, iyalah habis saya macam mana saya ni. Dia cerita sikit pula dia punya riwayat hidup dia. Lahir dalam broken family, mak pak cerai, mak pun tak tahuan hidup. Mak dia pergi bagi dia tak tahu kat siapa, dia sedang-sedang dia dibelah oleh gangster Raja Uda. Dia pun tak tahu siapa mak dia, siapa pak dia. Dia pun satu Steve Jobs juga dia ni pun. Dia tak tahu siapa, dia sedang-sedang Cina ni lah yang jaga gangster. Dan dia jadi macam ni. Salahkan saya? Pasal apa saya salah? Dia kata pasal apa saya salah? Saya mana nak tahu dia salah kata. Saya kata tak salah lah dia. Habis tu takkan saya tak salah, saya nak tanggung benda ni. Ayah ni hati dia minta, ya Allah bagi aku balik aja. Kalau nak jadi masalah aku tak omel lah mengajar macam ni. Tak nak main mengajar, kita bukan nak main cari masalah. Ini tajuk ni. Tuan-tuan, bagi kita yang tak berkenaan, kita just go through macam tu aja. Tapi dalam ramai-ramai ada yang berkenaan. Itu sekarang kita bercakap tu, kita kena reserve satu benda. Kita tak tahu dalam ramai-ramai ni ada seorang berkenaan dengan tajuk tu. Bagi dia satu macam. Ini. So Islam dia akan main tajuk-tajuk ni semua. Lepas tu dia akan main lagi satu tajuk. Dia kata fil mutasyabbihat birrijal minan nisa. Ini satu lagi penyakit banyak dalam masyarakat kita hari ini. Panjang umur kita baca tahun depan. Tahun depan. Bulan 10, bulan 11 raya haji, bulan 12 memang cuti, bulan 1. InsyaAllah panjang umur. Tajuk apa? Dia cerita hak beranak mai jadi perempuan, lagu nak jadi tomboy. Hak beranak mai laki-laki, lagu nak jadi darai, pondan. Baik, apa hukum ni kepada orang yang kata mutasyabbihat birrijal minan nisa ni? Perempuan tapi nak jadi tomboy. Dia nak jadi jantan. Hak beranak mai jantan ni lagu tunjuk pun melentik jari betul. Kata ni sekolah mana ni? Tu. Ni betul. Ni ramai ni dalam masyarakat dah ni. Tajuk akan datang. Bawa payung pun laki-laki, bawa payung pun sangkut tang tali tu lagu tidak ikut belakang jalan lagu tabuh cuma pula. Dan dalam perbahasan tajuk ni dia akan main pula satu subtopik kecil ni. Dia kata kalau dia ni bukan dia purposely nak pergi jadi macam tu, tapi dari segi faktor lain yang menyebabkan dia jadi lagu tu. Contohnya 7 beradik, dia seorang aja lelaki. Ada kes-kes yang macam ni. 7 beradik, dia seorang lelaki. 6 semua kok dengan adik perempuan. Dia seorang lelaki dalam keluarga yang semua perempuan ni. Jadi dia membesar tu, dia membesar dalam kalangan tu semua. Dan dia pun pergi jadi nak panggil apa ni? Dia pergi jadi lembut ni juga. Dia pergi jadi lembut tu juga. Salahkah orang macam ni? Dia ada perbincangan dia esok.
Bukan dia nak saja nak pergi jadi begitu dah. Sebab persekitaran dia, sebab dia beranak main dalam lengkungan yang macam tu. So dia sendiri dia pergi jadi macam tu. Apa pula hukum kepada orang Islam ni? Dia berlaku adil kan? Dia tak hukum borong begitu, no. Dia go detail kepada satu-satu kes. That's why kita kata Islam ni cukup cantik. Islam ni cukup cantik. Dia fair kepada semua orang. Mudah-mudahan Allah lapangkan masa kita, Allah panjangkan umur kita, kita boleh sambung untuk baca lagi khazanah-khazanah ilmu Islam yang ditinggal oleh Nabi SAW. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanallahumma wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.